Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberikan peluang untuk meneruskan kehidupan dan kita masih lagi diberikan kurniaan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita dikurniakan nikmat hidayah daripada Allah. Hingga pada hari ini Allah Ta'ala telah pun memberikan kesempatan kepada kita dengan izinnya untuk sama-sama kita dapat berada di dalam surau dan untuk sama-sama kita dapat berada di dalam majlis ilmu pada tengah hari ini. Alhamdulillah. Jadi hadirin yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada kuliah kali ini saya nak berkongsi dengan hadirin hadirat sekalian untuk kita melihat berkenaan dengan beberapa bentuk amalan. Beberapa bentuk amalan yang dapat meringankan dan membantu seseorang itu untuk ia mendapat keselamatan saat ia ingin menyeberangi titian sirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini hadirin yang dirahmati Allah, kita dapat berjalan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini dengan selamat. Ya, ke mana saja kita nak pergi, kita boleh pergi dengan selamat. Ada kemudahan Allah berikan kepada kita, ya. Ke mana saja tempat yang kita ingin sampai, insya-Allah kita boleh sampai dengan mudahnya. Walaupun zaman sekarang kata traffic jams, dia ada S sikit tuan-tuan. Pasal ke mana jalan kita ikut pun jam lah ke. Ya, terutamanya pula kalau tuan-tuan yang bekerja di Kuala Lumpur ni, ya, tidak dapat tidak, ya. Tetapi apa yang kita nak bincangkan hadirin dikasihi yang dirahmati Allah, satu perjalanan yang bakal kita semua akan lalui dan mengalami bersama, iaitu perjalanan saat kita berada di atas titian sirat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berjaya termasuk di antara golongan yang selamat menitinya, ataupun kita ini di antara golongan yang terakhir yang selamat menyeberanginya di kalangan umat Nabi SAW, ataupun kita tak boleh langsung nak menyeberangi, ataupun kita digelincirkan hingga jatuh daripada titian tersebut. Sebab itu di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada kita di dalam surah Al-Fatihah, kita membacakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa maksud dia? Iaitu kita mohon kepada Allah dua perkara, kata ulama. Yang pertama, kita mohon kepada Allah agar Allah tunjukkan kepada kita jalan untuk mendapat kebahagiaan, jalan untuk mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, seperti mana jalan yang dilalui oleh para anbiya, para rasul yang terdahulu. Itu yang pertama. Kita nak suruh cara hidup kita ni sama macam cara hidup mereka yang menjadi kekasih Allah. Ya. Macam dalam ada satu lagu dalam The Zik. Ya. Abang-abang dengar ke The Zik ni? Ke kumpulan lain ni? Ya. Setiap kekasih Allah menempuhi
bukan geng Dezik nampak. Ya. Ni bukan geng zikir, ni geng lain barangkali, zikir barat ke gurau. Jadi nak sebutkan bahawa setiap kekasih Allah dia ada jalan-jalan kesukaran untuk dia mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau tunjukilah kami, berikanlah panduan dan cahaya kepada kami supaya kami dapat meniti di atas titian sirat. Titian sirat yang amat sukar dilalui itu menjadi mudah bagi kita. Sebab tu kadang-kadang bila saya berjalan naik kereta, kita nampak orang, kita nak menghala ke masjid, kita nampak orang lain juga menghala ke arah masjid, tetapi berjalan kaki. Ya, saya pun dipikir, ya Allah, kalaulah aku di dunia ini Allah beri kemudahan, ada kereta, ada motor, untuk kita bawa pergi kepada tempat-tempat yang diredai oleh Allah. Orang yang tidak diberikan kelebihan sebegitu sanggup berjalan kaki untuk pergi ke rumah Allah. Saya fikir barangkali di hari akhirat, kalau dekat dunia saya sampai dulu di masjid sebelum dia, barangkali di hari akhirat mereka sampai dulu ke dalam syurga sebelum daripada kita. Ya, kadang-kadang kita tak pernah memikirkan soal tentang bagaimana nasib kita pada saat meniti titian sirat. Baik, ulama menyatakan, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, apakah itu yang didefinisikan sebagai as-sirat? As-sirat ni maksudnya jalan, tuan-tuan. Ya, jalan yang bukan jalan mudah macam highway tu. Jalan yang ada kesukaran. Sebab itu jalan yang lurus ni, maksud jalan hidayah, bukan jalan tu straight dia tak ada apa kosong. Bukan. Dia maksud jalan yang penuh liku-liku, dugaan, ujian dan cubaan. Jalan yang sukar. Ya. Jadi ulama menyatakan titian sirat itu jisrun mamdudun, satu jejantas yang dibentangkan di atas neraka Allah yang bernama Jahannam. Dalam semua lapisan neraka, Allah pilih titian sirat ini dibentangkan di atas lembah api neraka Jahannam. Sehingga kan para ulama kata, cuba kamu bayangkan keadaan kamu pada saat ketika itu. Waktu kita berada di atas titian sirat, mata kita tidak pernah terpejam. Ya, mata kita tidak pernah berkelip, mata tidak pernah terpejam, melainkan memerhatikan keadaan yang berada di bawah jejantas itu, iaitu api neraka Jahannam. Telinga kita tidak pernah tertutup, sentiasa mendengarkan pekikan dan jeritan orang yang dibakar, yang sebelum itu jatuh sebelum daripada kita. Ya, dan kaki kita pada ketika itu menjadi berat. Ya, kaki kita menjadi berat, seakan-akan dirantai menyukarkan perjalanan, dan badan kita ini terpaksa menanggung bebanan-bebanan dosa. Ya, seperti mana Allah sebut dalam ayat Quran, wala yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'athqalihim. Sesungguhnya setiap di antara kamu pada hari akhirat mereka akan memikul besi-besi berat. Benda beratlah asqal ni, muatan-muatan berat. Kita kalau kat dunia ni, orang yang pikul berat ni orang gagah. Tapi hari akhirat, orang yang pikul benda-benda berat ni orang yang tak cerdik. Ya? Orang yang memikul dosa. Sebab itu ulama kata, janganlah kamu memandang remeh soal dosa walaupun ianya kecil. Sebab kalaulah dosa yang kecil itu Allah tajsimkan dia, buatkan dia menjadi satu objek, nescaya dosa yang kecil itu sendiri pun kamu tidak akan mampu untuk memikul. Tak akan mampu. Kalau hari ini dosa yang kita buat, Allah tajsimkan dia, oh tak pi dah kerja kita. Pasal hormat bukan tak boleh, bos. Nak angkat badan pun tak boleh. Kan, pasal berat. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dia buat satu ungkapan yang sangat menarik. Ya. Dia kata, keperluan bagi orang beriman itu, dia perlu menghitung. Kalau dia sayang pada Allah, dia sayang pada Rasul, dia perlu menghitung berapa banyak yang dia dah buat kepada orang yang dia cintai itu kebajikan, dan berapa banyakkah dia telah kurangkan daripada benda yang dibenci oleh kekasihnya itu. Maksud kita kena hitung. Sekarang ni saya nak tanya kepada warga RHB. RHB ke? Warga RHB, Menara Yayasan Tun Razak sekalian. Hari ni siapa yang boleh tahu sejak dia akil balik sampai sekarang berapa banyak dosa? Tak ada harapan. Tiada jawapan. Itu yang pasti. Jawapan tak ada. Saya sendiri pun tak tahu berapa banyak dah dosa kita buat. Pahala berapa banyak? Tak ada. Tapi
Tapi kalau duit tanya tahu tak, berapa last kali draw duit? Oh ingat tak? Semalam 500. Pasal apa? Ada tak bayar hutang. Ingat itu. Duit keluar, duit masuk, ingat. Pasal benda dunia orang ingat betul. Kan? Kadang-kadang isteri ambil hilang RM10 pun dapat. Susunan, ada seorang suami itu, susunan duit pun dia hafal. 50 berapa keping, 100 keping, RM1. Isteri dia ambil. Ni toyol mana pula curi ni? Isteri dia terasa, abang mana ada toyol kat sini? Yalah, toyol kadang-kadang manusia pun toyol juga dia kata. Ya, maksud dia sampai dia tahu susunan itu. Allahu Akbar. Sebab itu kata Imam Ghazali, bila aku nak menghadap Allah SWT di dalam solat, aku rasa malu semalu-malunya, bukan rindu serindu-rindu. Itu kita hafal lagu tu. Dia malu semalu-malunya. Itu contohlah. Malu pasal apa? Malu kerana kita nak jumpa dengan Allah dalam keadaan kita sendiri membawa dosa yang begitu banyak. Ya, kita malu kerana sedikitnya amal, tetapi muka tak malunya kita datang temu Allah nak minta hajat yang pelbagai. Cuba kita bayang kalau kita jumpa seorang manusia, dia buat banyak kebajikan pada kita, kita berbalas kejahatan pada dia, apakah kita tak ada perasaan marwah dan sifat malu itu untuk berjumpa dengan dia? Ada sifat malu kita. Dia bukan sifat kemaluan, itu lain. Sifat malu. Kemaluan tu confirm. Maksudnya sifat malu tu ada. Ya, jadi sebab itu hadirin dikasihi yang dirahmati Allah, itu keadaan realiti seorang yang akan meniti titian sirat. Lalu disebutkan lagi oleh ulama bahawa keadaan titian sirat yang akan dilalui itu adalah ahaddu minas saifi, jauh lebih tajam daripada mata pisau pencukur. Ya. Apa yang paling tajam, dia lagi tajam lagi. Wa adaqqu minasy'arah, dan dia adalah lebih halus dan lebih lembut daripada sehelai rambut. Bila kata lebih halus, ada perumpamaan ulama kata seumpama dibelah 7. Tak usah kata dibelah 7 lah. Rambut selai jatuh ke atas kapet kita ni, kita sendiri pun dah tak nampak. Itu tara mata 4. Faham mata 4? Pakai cermin mata. Kan? Kalau contact lens pula tambah cermin mata, 6 mata pun tak nampak. Nak kata apa? Itu baru selai rambut. Ini keadaan yang sirat yang kita akan lalui ini adalah jauh lebih halus daripada itu. Ya. Baik, kemudian disebutkan lagi mudhadatun muzillah, iaitu keadaan laluan titian sirat itu adalah benda yang menjurak. Apa ni kita panggil? Curam. Dia bukan naik itu ya, dia curam, dalam keadaan yang curam. Dan bila ditanyakan oleh sahabat ya Rasulullah, apakah maksud muzillah? Iaitu tujuan reka cipta, engineering Allah Ta'ala ciptakan benda ini dalam keadaan untuk memudahkan bagi manusia tergelincir apabila memijak. Cuba yang benda lembut, tajam, kita nak pijak takut sakit. Ya, kemudian dia dalam keadaan yang curam, memang ada kebanyakan daripada manusia yang akan tergelincir daripada itu. Susah kata perumpamaan titian sirat lah. Kita bawa orang yang agak berumur pergi kat tempat yang curam, turun, ya, kita buat perumpamaan ni, katakan eskalator tu curam, ya, kita letak troli yang kita duk beli kat Maidan tu, buku paling berat, kita pegang, tengok kita boleh kawal tak momentum untuk dalam keadaan yang curam tu. Rasa saya dengan kita dengan troli tu masuk sekali, ya, pasal dengan alignment kaki pun dah lari lah, kan, lutut pun dah sakit. Apatah lagi keadaan suasana di padang mahsyar kelak. Sebab itu tidak ada sesuatu yang membimbangkan, kata para salafus salih. Tidak ada satu tempat destinasi yang membimbangkan kami semaksimumnya adalah melainkan waktu berada di atas titian sirat. Sebab itu waktu mereka duduk pada mahsyar dah rasa takut lah. Duduk waktu nak dihisap pun gerun juga. Di atas mizan pun takut. Tapi di atas titian sirat paling takut. Kenapa? Sebab dia menjadi kayu ukur di manakah tempat kembali kita. Kalau selamat, sampailah di penghujung. Kalau tak selamat, jatuh neraka terus, on the spot. Confirm jadi ahli neraka. Sebab itu disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, melalui sebuah hadis kursi,
apabila seorang lelaki itu yang dia tergolong di kalangan golongan ahli neraka, bila dihalaunya dia untuk malaikat bawa dia untuk melintasi tiang sirat, dia minta nak patah balik, nak U-turn balik. Dia pun kembali jumpa Allah, mengadu pada Allah, ya Allah, berilah keselamatan, jauhkanlah aku daripada bahana ini. Maka Allah kata, kau bawa balik malaikat dia, pergi ke tempat jalanan yang tempat kembali dia, tunjukkanlah kepadanya arah kembali. Dan Nabi SAW menyatakan, apabila dia kembali balik ke tiang sirat itu, sesungguhnya kalau dia masuk untuk kali pertama dan dia terjatuh dalam neraka itu jauh lebih sejuk. Apabila dia kembali, neraka itu sudah menjadi panas. Sejuk itu bukan maksudnya sejuk, maksudnya nak banding dengan panas yang kedua di patah balik itu, yang kemudian itu lagi panas. Maksudnya neraka itu sempat memanaskan dirinya sendiri untuk membakar lelaki tersebut. Ya. Baik, kemudian disebutkan watariquhu madlamun, dan suasana waktu kita nak menyeberangi tiang sirat itu berada dalam keadaan gelap gelita. Pasal apa gelap? Cuba bayang, lampu selai tutup lampu, mana nak nampak? Ya. Takkan nampak, bagi torchlight pun boleh tutup jumpa. Ya. Nak ceritakan kegelapan itu adalah disebabkan api neraka jahanam berwarna hitam. Bila api neraka jahanam berwarna hitam, aura kehitaman dia itu, kepanasan itu menyelubungi suasana laluan di tiang sirat, hingga kan suasana untuk melintasinya itu juga menjadi gelap gelita. Allah Akbar. Jadi kita perlukan beberapa amalan, yang mana amalan ini membantu menerangi tubuh badan kita dan perjalanan saat kita nak melalui dan melintasi titian sirat tersebut. Ya. Kita habiskan sedikit definisi lagi. Lalu ulama menyatakan wa ala hafatayhi kalalib, kalalibu min narin mu'allaqah, dan di sepanjang laluan titian sirat itu terdapatnya kalalib. Kalalib jamak kepada kilab. Kilabnya maksudnya anjing-anjing yang begitu ganas, yang begitu menakutkan, yang terbit daripada api neraka. Ya, ada setengah riwayat kata kalalib ini ditafsirkan dengan maksud duri-duri yang tajam daripada besi-besi yang ada di sepanjang laluan titian sirat itu. Ada sebagian manusia dia sampai ke hujung dalam keadaan carik wajahnya, tubuh badan dia, kerana telah dibahak. Dia ada sebahagiannya yang terus jatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan bahawa wa inna tulahu masirata 15,000 sana, dan panjang perjalanan titian sirat itu adalah sejauh 15,000 tahun. Masya Allah, 15,000 tahun. Ya, ada orang hidup 15,000 tahun? Tak ada, tuan-tuan. Ya, Nabi SAW meninggalkan kita baru 1435. Kalau 15,000 tahun, Allah, bila nak sampai? Macam kita balik kampung lah, tempat yang jauh, lagi 300 km, lalu lagi 200 lebih. Kita akan sentiasa membilang angka-angka itu, nak tunggu bila akan sampai. Waktu duduk atas titian sirat, itu juga perasaan kita, menyebabkan kita nak mengira go to heaven berapa kilometer lagi. Tengok pula jutaan kilometer, fikir ni entah selamat tidak depan ni, kan? Mungkin jatuh separuh jalan, mungkin boleh selamat. Hingga disebutkan di dalam riwayat hadis, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling terakhir selamat menyeberangi titian sirat? Maka Nabi SAW menyatakan, orang yang paling terakhir yang selamat menyeberangi titian as-sirat aku ini, kata Nabi, adalah seorang di kalangan umatku yang dia berjalan di atasnya dalam keadaan berguling. Dia nak berkeput. Apa orang panggil? Mengesot. Dia bukan hantu, dia mengesot. Esok ada orang macam hantu juga, dia mengesot juga. Esok jalan, sampailah dia selamat, dia berdoa, tabarakalladzi qad najani min hadza. Maha suci Allah yang menyelamatkan aku daripada makhluk yang tak apa-apa ni. Dia marah kepada titian sirat. Yang mampu tu bukan titian sirat, dia yang mampu. Ya, maksud dia berdoa, selamat, terima kasih ya Allah, selamatkan aku. Dia tanya pula, ni manusia ni memang kuasa. Dia tanya pula, ya Rabb, wahai Tuanku, lima abta'tani,
Kenapa kau lambatkan perjalanan aku berbanding orang lain? Oh, komen pula kerja manusia, komen je. Kerja tak ada, komen lebih. Ya Allah, itu aku, kenapa kau lambatkan perjalanan aku sedangkan sahabat-sahabat aku selamat sampai? Kenapa aku ni diperlambatkan? Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi itu? Allah menyatakan, ma abta'tuka walakin qad batta'a 'amaluk. Aku tidak pernah melewatkan dan mengakhirkan kamu, tetapi kamu sendiri dulu dekat dunia sentiasa melewat-lewatkan, menangguh-nangguhkan tentang arahan dan perintah. Sebab itu arahan dan perintah Nabi ni tuan-tuan, bukan benda yang boleh dibuat tangguh. Kerja manusia bolehlah, kerja Tuhan, kerja arahan Allah dan Rasul, dia satu benda yang tidak boleh ditangguhkan. Saya bagi contoh, tuan-tuan balik buka dalam surah Al-Anfal. Satu ayat ini Allah turunkan tegur seorang sahabat. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum, ila akhir ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istajibu, jawablah panggilan seruan Allah wa Rasul, Allah dan Rasul. Iza da'akum, bila aku memanggil kamu, lima yuhyikum, dalam keadaan kamu ini sedar. Ya, ayat ini rupanya diturunkan. Ada seorang sahabat, dia tengah semayang sunat. Dia tengah semayang sunat, Nabi panggil dia. Saya lupa nama sahabat tu. Nabi panggil nama dia, dia tak kalih. Lepas habis semayang, Nabi kata, kenapa aku panggil kau tak tengok? Dia kata, ya Rasulullah, aku sedang semayang sunat. Apakah kau tidak mengetahui akan ayat ini? Lalu Nabi bacakan. Maksudnya kalau Nabi panggil orang tu sedang semayang sunat, arahan Nabi itu hukum dia fardu, wajib. Walaupun Nabi panggil tu bukan nak cerita hukum wahyu turun, Nabi panggil tu kerana ada urusan yang Nabi nak berbicara dengan dia. Itu pun wajib lah. Dia kena batal semayang sunat tu. Ya, begitu juga dikiaskan panggilan ibu dan ayah. Ya, tapi kalau boleh kita pesanlah kat mak kita, kalau saya dah fil alamin innaka hamidum majid, janganlah pula panggil tinggal nak pergi salam. Kalau mak panggil dia tu sembahyang 4 rakaat, letih juga nak mengulang balik, kita pun batal. Contohnya. Maksudnya nak ceritakan bahawa Allah menyatakan bahawa golongan ini adalah kerana mereka adalah golongan yang suka menangguh-nangguhkan akan urusanku dan perintahku dan urusan Rasulku pada hari akhirat kelak. Baik, sekarang kita nak lihat, hadirin dikasihi yang dirahmati Allah, sedikit beberapa amalan yang disebutkan oleh para ulama dalam kumpulan beberapa hadis yang menceritakan tentang ganjaran. Yang pertama, qada'u hawaijin nas wa tafriju qurabi, iaitu orang-orang yang menyempurnakan hajat-hajat manusia dan meringankan bebanan mereka. Allahu Akbar. Meringankan bebanan manusia yang lain, satu kebajikan sebenarnya. Ya. Sebagai contoh, ada seorang sahabat Nabi, dia memiliki beberapa hamba abdi. Dia sentiasa memberatkan kepada hamba abdi itu dengan kerja-kerja yang berat. Sehingga kan bila hamba abdi itu tak tahan, dia pergi mengadu kat Nabi. Ya Rasulullah, sahabat kamu ni baik, tetapi banyak sangat kerja dia bagi. Kan? Maksudnya kerja yang bersesuaian tak apalah. Ini kerja dia pun dia seorang orang yang buat kan. Itu yang masalah aku. Ya? Akhirnya Nabi menyatakan ma khuffifat, tidaklah diringankan bagi seseorang itu. Diringankan maksudnya diringankan azab baginya dan diberatkan wa afqala bihi fi mizani, dan memberatkan pada timbangannya pada hari akhirat, melainkan kerana dia dulu sewaktu di dunia meringankan bebanan bagi orang-orang ataupun hamba-hamba yang ia miliki. Ini dia meringankan bebanan hamba yang ia miliki, Allah beratkan neraca timbangan dia pada hari akhirat. Ya, ini hebat tuan-tuan. Sehingga diceritakan ada satu kisah dalam hadis kursi, bila seorang lelaki ini dia dihisap oleh Allah. Allah kalau buka buku catatan amalan kita, tuan-tuan tahu buku catatan amalan kita ada berapa? Disebutkan dalam hadis 99 sijillan. Setiap orang memiliki 99 buku catatan amalan.
Dia punya besar dia yamudul basar, sejauh mata memandang. Kita kata gila ke apa? Malaikat tulis apa ni? Sampai sejauh mata memandang 99 buku. Apalah malaikat tulis? Malaikat tulis semua, yang sengaja, yang tidak disengaja, apa saja semuanya akan dicatat dan ditulis. Tetapi yang dihitungnya bukan kesemua. Jadi bila saat lelaki ni dihitung azab dosa besarnya dulu, habis dosa besar, dia minta maaf. Dalam kes lelaki ini, Allah hitung dosa kecilnya dulu. Wahai para malaikat, kau lihat dosa kecilnya. Dia kata habislah. Lepas ni Allah nak hisap dosa besar aku pula. Habis saja dosa kecil, Allah kata pada malaikat, wahai malaikat, engkau tukarkanlah segala dosa kecilnya ini menjadi kebaikan. Terkejut dia, tapi dia masih rasa tak selamat. Pasal dosa besar belum dihitung. Bila dia rasa takutnya tu, Allah kata malaikat, kau bawalah si fulan yang masuk syurga. Dia pelik, dia siap tanya pada Allah, ya Allah, ni dalam buku catatan amalanku ni, dosa besar ni tak hisap lagi. Sampai Nabi bila baca hadis ini, Nabi senyum. Kenapa Nabi senyum? Kerana jujurnya hamba Allah ni. Kita kalau Allah kata malaikat masukkan, dosa besar tak percaya. Terima kasih terima kasih. Seronok kita nak masuk tak sabar-sabar. Ya. Ini tidak, dia klaim pula, ya Allah, dosa besar ni tak hisap lagi. Macam mana boleh masuk syurga ni? Hingga kan, ya, malaikat panggil jemput dia dalam perjalanan, malaikat nak bawa dia ke syurga. Dia tanya malaikat, wahai malaikat, apakah yang menyebabkan Allah tidak menghisap dosa besar? Malaikat kata, hang tak ingat tak? Tak ingat. Dia barangkali, dia bukan si fulan tadi lah, barangkali yang jenis makan kari kepada ikan. Ya. Tak apa nak ingat. Ya. Jadi dia kata, aku tidak membuat apa-apa amalan. Maka malaikat menyatakan, sesungguhnya Allah mengampunkan akan tidak dihisapnya amalan dosamu itu kerana sewaktu di dunia dahulu engkau pernah memberi hutang kepada orang yang memerlukan. Lalu bila orang itu tidak membayarkan, lalu engkau menghalalkannya. Boleh buat tuan-tuan? Ada harapan? Boleh takat RM1 boleh lah. Kalau dah RM3,000 nak halalkan demam juga. Ya. Maksudnya engkau permudahkan. Sebab rupanya si fulan ini dulu dia tokek, dia bagi sewa rumah ke orang, ya, kemudian dia bagi orang pinjam dan orang take advantage atas dia. Ada yang tak bayar sewa. Lebih kurang macam cerita piramid jugalah. Kan? Orang kata apa? Ada makna. Itu ada makna. Ni memang tak ada makna. Dia tolong ikhlas, tolong ikhlas. Jadi Allah ringankan bagi dia. Allahu Akbar. Saya teringat dia cerita pagi ikan ni rasa lapar. Itu tak apalah. Cuma nak teringatkan dulu waktu saya belajar tahfiz biasanya dia ada pantang larang. Orang tahfiz tak boleh makan kepala ikan, benda-benda dalam tak boleh makan. Jadi saya pun tak makan. 2 tahun menghafal khatam tak makan kepala ikan. Memang tak sentuh langsung. Ambil ekor je. Ya. Dan majoriti pelajar-pelajar lain pun makan ekor je. Sehinggalah bila dah besar, cerdik dah. Cerdik lah, dulu tak cerdik mana. Kan? Dah cerdik dah, tanya kepada mek yang masak kat kantin. Mek, saya nak tanya sikit ni. Kenapa dia? Mek beli ikan, memang ekor saja ke? Ikan ni tak ada kepala ke? Ikan ni mestilah ada kepala. Lepas tu mek beli ekor saja. Mana boleh beli ekor saja? Beli seekor lah. Lepas tu kalau beli seekor, kepala dia mana? Oh, kepala dia, jangan wayak siapa-siapa. Mana kepala dia? Kepala dia, ustaz-ustaz mu makan. Dia kata, ini dah kurang asap kami. Jadi malam tu, saya buat serang hendak macam jabatan agama kan. Nak tangkap orang tak puasa, contohlah. Serang hendak, masuk. Ustaz-ustaz tengah makan. Waktu tu dah khatam, dah kira ustaz dah boleh lantik kita mengajar orang lain pula. Kita dah rapat lah. Dulu tak berani. Bila masuk, tengok ustaz makan kepala ikan. Ustaz besar kat kami tak boleh makan. Shh, dia kata, kau jangan kuat-kuat. Dia kata, apa masalah ni? Kau kena faham apa yang ustaz cakap. Ustaz kata kalau sedang menghafal tak boleh. Dah khatam boleh lah. Pandai dia pusing betul. Ya. Pasal apa? Kalau sedang menghafal, kau ngapal esok lupa. Kau ngapal esok lupa. Kalau dah ngapal, lupa, mulang boleh. Kan? Rupanya semua tak ada apa-apa kaitan langsung. Tak ada masalah makan. Nak makan. Kalau tak nak makan, boleh bagi kat saya insya-Allah. Baik.
Jadi hadirin dikasihi yang dirahmati Allah SWT, itu perkara yang pertama, ya. Sebab kita lihat di sini hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW melalui riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi menyatakan ahabban nasi ila Allah anfa'uhum. Orang yang paling disayangi dan dicintai oleh Allah, orang yang paling banyak memberi manfaat. Maksudnya Nabi nak orang Islam ini sifatnya multitasking. Can you understand? Multitasking, serba boleh. Subuh buat kerja ni boleh, subuh ni boleh. Sebab tu dalam kitab Syama'il, Nabi ni memasak sendiri, potong daging sendiri, ya. Maksudnya bukan takat menjahit pun Nabi boleh, macam-macam, serba boleh. Kerana bila kita serba boleh, orang nak manfaat apa-apa, kita boleh bantu. Nak komen data pun kita tahu sikit sebanyak. Sebab sifat orang mukmin, dia kena explore semua ilmu. Dia tidak boleh jumut pada sesuatu ilmu sahaja. Kemudian Nabi menyambung, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tadkhuluhu ala muslim. Dan amalan yang paling Allah sukai adalah kamu memasukkan kegembiraan dalam hati seseorang. Orang yang paling banyak kita gembirakan dia, itu orang yang paling Allah suka. Jadi nak tahu Allah sayang kita letak, balik nanti tanya isteri, yang you tengok muka abang, you stres tak? Tak ada harapan. Saya stres, tu tak ada harapan. Polisi kata Allah sejuk mata memandang, tengok dia kata kan, itu insyaAllah tu ada peluang, ya. Kemudian disebutkan lagi di dalam hadis ini, saya pendekkan, waman masya ma'a akhihi muslim fi hajatihi hatta yuthabbitu Allahu lahu athbata Allahu qadamahu yawma tazilul aqdam. Barang siapa yang menghilangkan keperitan, ya, ataupun yang menunaikan hutang, ataupun yang menghilangkan rasa lapar kepada sahabat-sahabatnya itu, ataupun paling kurang kalau dia tak memiliki semua kemampuan itu, dia berjalan bersama sahabatnya untuk memenuhi hajat sahabat dia. Memenuhi hajat sahabat dia hinggalah selesai urusan itu, melainkan Allah akan mengisbatkan, mengukuhkan, menguatkan kedua kakinya itu pada hari yang akan digelincirkan kaki-kaki manusia, iaitu di atas titik usaha. Maksudnya kalau kawan kita duduk sorang-sorang, aku tak ada orang nak meneman aku makan, teman dia walaupun kita nak makan, teman, ya. Tapi ada setengah orang kerja dia suka meneman juga, ya. Nampak gaya macam dah kenyang, rupanya dia order kalah orang yang mengajak dia. Itu pening juga kalau nak mengajak orang gini pun, ya. Dia nak ceritakan bahawa itu kepentingan disebutkan oleh Nabi SAW, ya. Yang seterusnya, al-a'mal al-mu'addiyatu li syafa'atin Nabi SAW, iaitu kita melakukan amalan-amalan yang menjadi asbab kita mendapat syafaat Nabi. Ini juga membantu meringankan kesukaran, kesulitan kita nak meniti di atas titik sirat. Antaranya, kita buat amalan yang menjadi asbab Nabi bagi syafaat bagi kita. Antara waktu yang Nabi bagi syafaat bagi kita, salah satunya adalah waktu saat kita sedang menyeberangi titik sirat. Nabi dia menyeberangi dulu, bagi dia menyeberangi dulu, Nabi SAW dah duduk di penghujung, tunggu seorang demi seorang Nabi doa, ya Allah selamatkan si fulan lagi, ya Allah selamatkan si fulan. Yang kedua pula, ya. Jadi yang pertama apa dia? Soal wasilah di Rasulullah SAW. Kita minta Allah, doakan kepada Allah untuk bagikan wasilah kepada Nabi. Apa itu wasilah? Kita baca waktu bila? Lepas azan dan iqamah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, itu aku kurniakanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah, iaitu jannatul firdaus, ya. Maksudnya kalau orang azan, hatta kita sedang baca Quran, berkuliah pun kita jawab kepada azan itu aula. Sebab doa itu hanya boleh disyariatkan membacanya selepas azan. Nak baca lepas sembahyang tak boleh, kena baca selepas azan. Sebab lepas azan adalah waktu mustajabnya doa itu. Jadi sebab tu lepas pada zuhur, sementara nak tunggu qamat, ini waktu mustajab, ya. Macam tadi tabung lalu kan, niat, ya Allah aku ada masalah hari ni, cuk masuk. Jangan tak masuk, goncang ni pun tak masuk, bunyi macam masuk, itu tak ada harapan, ya. Maksudnya contoh dia begitu lah, ya.
Baik, kemudian yang kedua, saya ringkaskan, al-iktsaru minas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan selawat kepada Nabi. Yang disebutkan dalam hadis, man shalla alayya hina yusbih asyra. Barang siapa yang berselawat kepada aku di pagi hari 10, di petang hari 10, illa adrakathu syafaati yaumal qiyamah, melainkan orang itu layak untuk mendapat syafaat aku pada hari kiamat. Dan maksud selawat ni kita kena faham. Apa maksud selawat? Selawat ni diambil daripada perkataan salah. Salah tu maksudnya doa. Kita selawat tak sama dengan qasidah. Qasidah bukan doa. Qasidah adalah bait-bait syair pujian kepada Nabi SAW. Yang dituntut memperbanyakkannya adalah selawat, iaitu doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dan sebaik-baik doa selawat yang kita bacakan adalah selawat di dalam tahiyat akhir. Sebab selawat itu Allah Ta'ala fardukan dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Itu afdal selawat yang perlu kita baca. Yang ketiga, ihya'u sunnati, iaitu menghidupkan sunnahku pada saat orang mematikan atau melupakannya. Sunnah Nabi itu kita hidupkan. Sebab Nabi menyatakan, man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dia telah menghidupkan daku. Apa maksud dia? Bukan Nabi kembali hidup, tidak. Maksudnya, dia kembali menghidupkan suasana zaman aku di zaman sahabat dahulu. Maksud kita cuba hidupkan suasana yang wujud seperti mana pada zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi sebab itu sunnah Nabi ni kalau kita nak hidupkan, jangan kita target yang besar-besar, kita buat yang kecil-kecil dulu. Yang mudah untuk kita buat. Sebab seseorang itu dia akan mampu untuk mencontohi Nabi pada sunnah yang kecil, kemudian barulah pada sunnah yang besar. Contohnya antara sunnah yang sering dilupakan oleh manusia sekarang adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam. Sebab Nabi kata tanda-tanda akhir zaman orang hanya bagi salam pada orang yang dikenal. Sedangkan Nabi kata kenal atau tidak, kita kena bagi salam. Satu baru ni saya nak tunggu bah, saya nampak seorang pakcik, Assalamualaikum pakcik. Dia tengok tak jawab. Saya pelik apa hal pak. Saya sangka baik, barangkali dia sound trouble. Itu kan sangka baik, dulu buruk ni. Assalamualaikum pakcik. Kuat sikit lah. Dia pun tengok apa. Ingat pakcik tak dengar ke? Maksudnya dia tak sound trouble lah. Waalaikumsalam. Kenapa pakcik lambat jawab? Pakcik duk parti kamu ni, duk bagi salam, rasa tak pernah jumpa pun. Siapa lah budak ni gitu kan? Rupanya nak tunggu jawab salam kena kenal dulu. Ini masalah. Ada setengah orang, Assalamualaikum, dia boleh jauh. Dia tengok saya macam, dia tengah jalan, saya dia berjauh ke salam, Assalamualaikum. Dia tengok, lari. Barangkali dia ingat ada orang niat jahat dengan dia. Muka baik macam ni dia kata jahat. Apa? Kan? Dia lari sebab dia takut ada orang niat yang tak baik lah. Padahal bila kita beri salam, sebenarnya kita nak membinakan silaturahim yang tidak pernah kita tahu, kita nak jadikan. Itu antara maqasid dan matlamat yang ingin dicapai. Itu sebagai contoh lah. Ada banyak lagi perkara yang kita nak kongsikan, tapi kita tidak ada kesempatan masa yang mencukupi. InsyaAllah kita akan sambung di dalam kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Apa yang baik daripada Allah dan segala kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri, kita tanggung atas kafarah dan surah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.